Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Anwar bin Ahmad. InsyaAllah kami daripada kumpulan 1 yang terdiri daripada saya dan juga 2 orang lagi sahabat saya, Muhammad Izzuddin bin Muhammad Jaafar dan juga Muhammad Hafizuddin bin Cik Hamid, akan membuat pembentangan berkaitan dengan pengajaran mikro dan juga makro. InsyaAllah kami akan membahagikan 2 video yang berasingan, yang mana video pengajaran mikro dan juga video panjang berkaitan dengan pengajaran mikro. Seterusnya saya akan sambung dengan video pengajaran mikro. Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, baik semua, tanda tangan, baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik, alhamdulillah. Okey, semua boleh duduk. Okey, duduk tempat masing-masing, duduk yang bagus. Okey, sudah keluarkan buku? Okey, baik, bagus. Okey, semua sihat hari ini? Sihat? Alhamdulillah. Semua datang ya? Tak ada yang tak datang ini ya? Okey, baik. Okey, sebelum mulakan kelas, saya nak tunjuk satu gambar. Okey, tengok. Okey, semua pada depan. Okey, tengok. Ni gambar apa ni? Siapa tahu? Gambar apa yang Ustaz tunjukkan ni? Okey, semua tengok depan. Siapa tahu? Gambar apa? Gambar bilik tidur. Betul. Okey, bagus semua. Okey, kita tengok apa yang ada dalam bilik tidur ni. Siapa tahu? Cepat. Apa yang kamu nampak dalam bilik tidur ni? Apa dia? Ahmad? Apa dia? Katil. Betul. Lagi? Ain? Bantal. Selimut. Betul. Lagi ada apa? Almari. Ya, betul. Lagi? Ada apa? Apa lagi? Kerusi. Betul. Lagi? Meja. Ain, apa dia? Komputer. Ada komputer? Ya, okey, baik, betul. Okey, semua betul. Okey, kita tengok pula. Apa yang kita boleh buat dalam bilik tidur ni? Apa yang kita boleh buat dalam bilik tidur? Boleh buat apa? Belajar? Okey, boleh. Ada kursi, meja, ada komputer, buku, boleh belajar. Okey, lagi? Apa? Main. Main aja kamu ya. Okey, lagi apa yang kita buat dalam bilik tidur? Kita boleh apa? Tidur. Ya, ada kata kan? Kita boleh tidur. Okey, kita nak cerita pasal tidur. Okey, katakan kalau kamu di rumah sebelum tidur, apa yang kamu buat sebelum kamu tidur? Apa dia? Apa yang kamu buat? Cuba bagi tahu Ustaz. Kamu buat apa? Abu? Gosok gigi. Betul, bagus. Okey, lagi? Apa yang kamu buat sebelum tidur? Apa? Minum susu. Bolehlah, bolehlah. Okey, apa lagi yang kamu buat sebelum tidur? Basuh kaki. Okey, bolehlah. Okey, apa yang kamu jawab tadi semuanya betul. Okey? Basuh kaki lah, gosok gigi lah, minum susu lah. Okey, semua betul. Okey, baik. Jadi, sebab apa kita nak cerita gambar ni, tentang bilik tidur ni? Sebab hari ni kita nak belajar tentang adab-adab tidur. Apa dia? Adab-adab tidur. Yang ni, apa yang kita kena buat sebelum kita tidur, apa yang kita kena baca sebelum kita tidur. Faham? Apa yang kita boleh dapat kalau kita buat adab-adab sebelum tidur ni ataupun selepas bangun tidur.
Faham semua? Okey, baik. Okey, sekarang buka buku teks, buka surat. Buka buku teks, buku surat 15. Okey, kita tengok ya. Ini kita nak belajar adab-adab sebelum tidur. Apa yang kita kena buat sebelum tidur, okey? Sebab dalam Islam kita diajar untuk menjaga adab-adab sebelum ada adab nak tidur. Okey, kita tengok apa yang pertama. Okey, semua pandai depan. Okey, tengok ini gambar apa? Gambar apa ni? Gambar orang tidur. Okey, yang pertama sekali sebelum tidur kita kena buat apa? Tengok dia tidur. Pukul berapa dia tidur tu? Pukul 8.30 malam. Okey. Jadi adab yang pertama kita nak belajar hari ini sebelum kita nak tidur, yakni adalah adab yang pertama, kita mestilah tidur awal. Apa dia? Tidur awal. Kalau kita nak sebelum kita nak tidur malam, pastikan kita tidur awal. Contohnya pukul berapa? Pukul 7. Awal sangat tu, lepas maghrib. Contohnya pukul berapa? Awal pukul berapa? Pukul 8. Okay, bolehlah pukul 8. Okey, sebaik-baiknya adalah kita tidur selepas kita solat. Okey, selepas kita solat maghrib dan selepas kita solat isyak, barulah kita boleh tidur. Ingat, jangan sesekali kalau kita tidur selepas solat maghrib. Sebab apa? Takut kita tertidur, ngantuk, terlajak terus sampai esok pagi kita terlupa untuk solat isyak. Jadi kita solat maghrib dahulu dan solat isyak, barulah kita tidur. Paling awal pun kurang-kurangnya pukul 8.30 ke 9 malam ke, barulah kita tidur. Kenapa kita kena tidur awal? Siapa tahu? Ahmad, kalau kamu nak pergi sekolah, kenapa kamu kena tidur awal? Sebab apa? Betul, supaya kita boleh bangun pagi awal. Kalau contoh ustaz kan, ustaz nak pergi kerja, nak pergi sekolah esok, ustaz kena tidur awal. Kalau ustaz lambat, tidur lambat macam mana? Nanti bangun lambat, ustaz datang pergi sekolah pun lambat. Begitu juga dengan kamu. Jadi kita kena tidur awal. Jangan leka malam tengok TV ke, main handset ke. Jadi kita akan, kalau kita tidur lewat, kita akan bangun lewat. Kalau bangun lewat, pergi sekolah lambat. Nanti lambat kena marah cikgu. Bagus tak bagus? Tak bagus kan. Jadi kena tidur awal. Jadi itu adab kita yang pertama, yakni tidur awal. Okey, baiklah. Bidang adab yang bertajuk berkati rezekiku. Okey, mari kita tengok bidang adab. Okey, adab dan minum ketika makan. Dia ada 3 kategori: sebelum makan, semasa makan dan selepas makan. Okey, sekarang ni ustaz nak tahu kamu makan menggunakan tangan mana? Cuba angkat tangan kanan kamu. Mana tangan kanan kamu? Ahmad, kenapa kamu angkat tangan kiri? Sila angkat tangan kanan. Kita makan sebagai orang Islam mestilah menggunakan tangan kanan. Tangan mana? Kanan. Cuba angkat tangan kanan kamu. Ustaz tengok. Bagus. Okey, adab sebelum makan. Yang pertama, kamu mesti buat apa? Apa ini? Cuci tangan. Cuci tangan. Sebaik-baiknya cuci tangan dengan menggunakan sabun supaya kotoran dan bakteria tidak ada di tangan kamu. Okey, seterusnya adab sebelum makan. Duduk dengan tertib, membaca basmalah. Putri, cuba kamu baca basmalah macam mana?
Bismillahirrahmanirrahim. Bagus Putri. Bacaan basmalah berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba ikut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Lepas kita baca basmalah, kita hendaklah membaca doa makan. Okey. Lepas ni Ustaz akan ajar kamu membaca doa makan secara bernyanyi. Okey, murid-murid. Siapa tahu doa makan? Saya. Okey, baiklah. Mari kita nyanyi sama-sama. Doa makan, doa selepas makan, dan doa ketika lupa. Ketika kamu lupa membaca kan. Mari kita lihat video ini bersama-sama. Baiklah murid-murid, mari kita menyanyikan nasyid ini bersama-sama. Lihat dan perhatikan lirik lagunya. Okey. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Makan dan minum perintah Tuhan terkandung di dalam Al-Quran, tapi jangan berlebihan kerana itu amalan syaitan. Makanlah sewaktu kita lapar, berhenti sebelum kenyang, basuh kedua tangan, hindar segala kekotoran. Tangan kanan diutamakan, pasti syaitan disisihkan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu doa sebelum makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu doa selepas makan. Allah. Makan dan minum perintah Tuhan terkandung di dalam Al-Quran, tapi jangan berlebihan kerana itu amalan syaitan. Makanlah sewaktu kita lapar, berhenti sebelum kenyang, basuh kedua tangan, hindar segala tangan kanan diutamakan, pasti syaitan disisihkan. Ikut sama-sama murid. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu doa sebelum makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu doa selepas makan. Jika kita berdoa, segera baca bismillah. Awalahu akhiruhu, nanti syaitan kecewa. makanan berkesan di hati, haram syubhat dijauhkan. Jangan dicaci, bersyukurlah rezeki yang ai anugerahkan. Allah, Allah, ya Allah. Allahumma barik lana Fima razaqtana wa qina azabannar. Itu doa sebelum makan.
Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Minal muslimin, itu doa selepas makan. Allah, Allah, ya Allah. Okey. Baru selepas tadi kita menyanyikan nasyid bersama-sama mengenai lagu doa sebelum makan, doa selepas makan, dan doa ketika kita lupa membaca Baca doa doa. sebelum makan. Ketika kamu lupa membaca doa sebelum makan, mestilah membaca Bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Nanti pasti syaitan akan kecewa. Kita pergi subtopik kita yang pertama, definisi. Di sini saya nak kita cari definisi tentang alam sekitar. Apa dia definisi alam sekitarnya? Kita nak belajar hargai alam sekitar. Jadi alam sekitar ni apa? Apa dia alam sekitar? Okey, boleh rujuk buku teks masing-masing. Ya, bagus. Alam sekitar ini merujuk kepada semua sumber, semua benda, semua sumber alam yang dicipta oleh Allah, oleh Tuhan kita. Itu dia maksudnya alam sekitar, di sekeliling kita. Contohnya apa? Paling dekat sekali, yang kita selalu hirup dia. Kalau tak ada ini, boleh mati kita semua. Apa dia? Udara. Udara ini termasuk daripada alam sekitar. Jadi kita kena jaga udara. Yang kedua, kumpulan yang memegang sampul warna biru. Apa dia? Sungai. Yalah, kita dah tengok tadi kan, sungai. Lagi pokok-pokok, tumbuhan. Lagi apa? Sekitaran kita. Termasuklah ni di dalam kelas kita, di rumah kita, di kedai, di tempat awam pun termasuk alam sekitar. Janganlah kita ni anggap bila sungai, tumbuhan, udara itu je alam sekitar. Rumah bukan. Jadi buang sampah saja di rumah, buang sampah di bawah meja di dalam kelas. Patut ke tidak macam tu? Tadi saya nampak ada sampah raut pensil tadi. Dibiarkan di bawah meja. Mungkin dia raut pensilnya di bawah meja, bukan di tong sampah. Ini amalan yang mulia, adabnya baik. Bagus. Semua tahu amalan baik, semua tahu amalan yang buruk, semua tahu adab, semua tahu perkara yang dilarang. Sama ada dalam agama kita ataupun dilarang melalui undang-undang. Kalau buang sampah merata-rata, apa hukumannya? Okey. Saya sambung dengan adab-adab. Okey. Cuba bagi tahu. Di dalam sampul tadi ada keratan yang tertulis ayat berkaitan dengan adab, dan ada yang tertulis berkaitan dengan kepentingan. Okey, siapa jumpa kataan yang berkaitan dengan adab? Cuba angkat tangan dan bagi tahu kepada saya. Okey, apa dia? Tidak membuang sampah di merata tempat. Itu adabnya. Okey, lagi kumpulan lain. Tidak membuang sisa toksik ke dalam sungai. Toksik itu apa? Bahan kimia. Contohnya apa? Contohnya yang berbahaya daripada sisa daripada kilang-kilang, bahan kimia, minyak yang kotor dibuang ke dalam sungai. Akibatnya mati habis semua ikan dalam sungai. Lagi apa lagi? Kumpulan lain?
Jangan tebang pokok sesuka hati. Elakkan pembalakan haram. Okey, lagi apa lagi? Apanya adab? Tidak melepaskan asap ke udara. Jadi ini tindakan siapa? Tindakan orang yang bertanggungjawab lah, seperti pengusaha kilang. Lagi apa lagi? Asap keluar daripada mana lagi? Bagus, asap keluar daripada kereta, lori. Jadi macam mana? Kurangkan penggunaan kereta ataupun tumpang kawan datang ke sekolah, pergi ke kedai, tumpang. Elakkan penggunaan kereta yang kerap. Kalau ada pun yang pemandu lori, pastikan lorinya itu dalam keadaan yang baik, tidak mengeluarkan asap, enjinnya berfungsi dengan baik. Tidak sembarangan saja nampak asap keluar daripada kenderaan, biar dia. Itu tidak boleh. Okey, seterusnya kepentingan. Kumpulan mana yang memegang keratan berkaitan dengan kepentingan? Cuba angkat tangan. Okey. Apa dia kepentingan? Udara menjadi segar. Betul lah. Udara menjadi segar. Yang kedua, kumpulan lain pula. Okey, sihat dan sejahtera. Okey, ada lagi. Alam terpelihara lah. Lagi sumber pendapatan. Apa kaitan dengan sumber pendapatan? Bila orang tak membuang sisa toksik ke dalam sungai, jadi haiwan yang berada di dalam sungai, dia akan menjadi sumber pendapatan kepada orang. Haiwan hidupan yang berada di dalam lautan menjadi sumber pendapatan. Haiwan di dalam hutan, tumbuhan-tumbuhan itu menjadi sumber pendapatan. Kalau semua ini tercemar dan rosak, macam mana? Kesian kan? Okey, ada lagi yang lain? Habitat flora dan fauna terjaga. Flora ni apa? Flora bagus, tumbuhan. Fauna hidupan, contoh binatang. Bagus. Okey, bagus. Jadi kita dah dapat apa? Kita dapat definisi, kita dapat dia punya adab-adabnya. Kemudian yang terakhir kita dah belajar hari ini adalah tentang kepentingan. Bagus. Jadi semua faham? Okey. Okey, saya nak tanya seorang. Imran. Bangun Imran. Apakah yang sepatutnya kamu dapat dalam pembelajaran hari ini? Okey, tentang adab. Okey, itulah yang kita patut tahu hari ini. Tentunya kita dapat memahami apa dia tindakan kita terhadap alam sekitar, tindakan yang betul ataupun tindakan itu tindakan yang buruk. Kemudian saya nak tanya seorang lagi, pelajar perempuan. Siapa yang ada dalam ni? Puteri. Okey, apa dia? Yes, betul. Kita dapat tahu tentang apa pentingnya menjaga alam sekitar, adab kita terhadap alam sekitar. Bagus. Jadi saya harap semua dapat faham. Bukan Imran dengan Puteri saja yang faham, semua pun dapat faham apa yang kita belajar hari ini.
Terusnya saya tambah apa yang kita belajar hari ini semua dapat aplikasikan dalam kehidupan. Agak-agak selepas ni kita akan buang sampah lagi ke di rata-rata tempat? Tidak. Jadi kalau saya masuk lagi ke dalam kelas tu, boleh pastikan tiada sampah lagi di bawah meja masing-masing. Okey, bagus. Okey, jadi sebelum kita akhir kelas, saya nak semua ahli kumpulan kumpul balik barang-barang yang saya bagi tadi, masuk kembali dalam sampul hantar ke hadapan. Okey, cepat. Okey, baik. Okey, saja yang sesi pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Jadi saya harap semua bersedia buka dulu buku teks, tengok apa topik-topik yang kita akan belajar pada minggu hadapan. Jadi bila kita belajar, kita senang faham dan kita senang ingat apa yang saya terangkan. Okey, baik. Saja semua berdiri, bangun. Terima kasih semua. Jumpa lagi.